Sebab tu ketika kita mendidik anak-anak kita, jangan mengharapkan balasan daripada dia, melainkan redha Allah. Anak baru kerja, dah kerja, bagilah duit kat mak. Habis selama ni anak kau tak kerja, kau tak makan ke? Petanda ilmu yang bermanfaat adalah semakin banyak ilmu, semakin tawaduklah dia, yakni rendah diri dia. Lagi bertambah, lagi tawaduk, lagi belajar, lagi rasa rendah diri. Allah, rupanya aku tak tahu, baru tahu. Datang mengaji, baru tahu, baru tahu. Begitu. Begitu. Kan? Jadi itu sebenarnya ilmu. Makin kita dapat la ilaha illallah, umur dah 70 baru jumpa hari ini. Tu kan. Padahal Quran dalam rumah je, kitab terjemahan dalam rumah je. Maka begitulah keadaannya. Sebab tu saya kata bahawa cara untuk kita mentamadunkan ilmu dalam hidup kita. Okey, kita jangan, diri kita ni jangan mandulkan dengan ilmu, jangan. Tapi kita nak bagi dia maju dengan ilmu. Sebab daripada dulu saya pesan setiap kali kita jumpa, ilmu ni kita belajar ada dua benda. Yang pertama sekali, belajar sebab nak dapat ilmu baru. Yang kedua, kita belajar sebab nak betulkan kesalahan yang lampau. Takut-takut yang dulu kita pakai hadis palsu. Jadi belajar dapat hadis sahih, maka kita tinggalkan yang dulu-dulu. Begitu teknik kita mengaji. So apabila kita belajar, katanya sifat yang seharusnya dimiliki oleh seorang penuntut ilmu yang menandakan ilmu itu adalah satu kemanfaatan baginya adalah semakin banyak ilmunya, semakin bertambah ilmunya, maka semakin rendah hatinya, yakni semakin tawaduk dia di hadapan Allah juga di hadapan manusia. Sehinggalah dia mencari ilmu itu, ilmu membentuk diri dia untuk mengharapkan redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, dia kadang-kadang ada tempat pengajian, belajar macam ni tak ada sijil. Ada orang ke tak nak belajar macam ni sebab tak ada sijil. Dia nak pergi belajar yang tempat ada sijil. Pengajian sepanjang hayat pun jadilah dia kata gitu. Ngaji sampai mati. Tapi yang dia nak adalah bila habis je 3 minggu pengajian, ada sijil, boleh tampal. Bola bilik gantung. Itu pun bahaya juga. Kan? Sebab tu saya selalu kata, bila nak dengar ceramah, jangan tengok siapa yang nak bagi ceramah, tapi dengar apa yang dia nak cakap. Tak payah tengok kalau yang datang tu kadang-kadang pakai t-shirt aja. Pakai t-shirt aja. Bro Firdaus contohnya, Firdaus Wong. Contoh dia datang pakai t-shirt dengan seluar panjang aja. Kita pula orang Melayu nak tengok pakai jubah. Dia terlupa Abu Jahal pun pakai jubah. Tu kan. Orang Melayu memang perangai gitu. Kan, jadi jangan tengok siapa yang nak bercakap, tapi dengar apa yang dia nak cakap. Bila dia bercakap sama dengan hak pertama tadi, sama dengan Quran dan As-Sunnah, maka terimalah. Ada orang datang pakai jubah 3 lai. Sekali pakai 3 lai, tak berat ke? Jubah sarung satu, jubah butang satu, jubah tak butang satu yang berkepak jalan gitu. Serban, nalar ke tebal. Kain ridak belah sini satu, belah sini satu. Asyik jalan jatuh. Tapi kalau itu penampilannya duk bercakap tentang hadis palsu, duk bercakap tentang pelik-pelik, maka tak payah. Apabila kita belajar, maka hari ni kita sepatutnya semakin baik, tawaduk kita lebih daripada semalam. Rendah. Orang kata boleh ke? Sikit-sikit boleh lah. Sikit-sikit boleh lah. Gitu kan. Ya, maka kenapa? Disebabkan sepatutnya apa yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis Muslim, wa ma tawadhu'a ahadullah, dan tidaklah seseorang itu tawadhu kerana Allah illa rafa'ahu Allah, maka Allah mengangkat darjat dirinya di sisi Allah Taala. Tawadhu'nya, wa ma tawadhu'a, maka bila dia tawadhu dan rendah diri, bila dia buat semata-mata mencari harap redha Allah semata-mata, dia tak mau
benda lain. Kecuali benda lain itu datang bukan kerana dia minta. Ya, yang tu yang paling penting, dia nak mengaji. Dia nak cari ilmu. Dia nak share, dia nak buat 4 perkara tadi. Dia nak faham, dia nak amal, dia nak ikhlas, dia nak share pada orang lain. Tapi kalau di sebalik tu ada nikmat, tak apa. Kami penceramah yang ada ilmu sikit, lebih sikit saja. Tapi kurang banyak, lebih sikit, kurang banyak. Bila tiba-tiba datangnya, jemputan. Dalam jemputan, kami tak boleh meletakkan harga pada ilmu tu. Sekian, 1 jam, 3,800, begini. Dalam perjalanan saya 4 jam, kena kira kat situ. Hotel persinggahan, tol saya berapa, gini kan. Maka kalaulah semua kita ambil di atas muka bumi Tuhan di dunia ni, apa yang kita nak bawa di akhirat? Sebab tu ketika kita mendidik anak-anak kita, jangan mengharapkan balasan daripada dia, melainkan redha Allah. Anak baru kerja, dah kerja, bagilah duit kat mak. Habis selama ni anak kau tak kerja, kau tak makan ke? Jangan mengharap balasan gitu. Melainkan kita ni berjuang untuk semakin menyumbang, semakin memberi dan sebagainya. Kan? Jangan bila anak tak bagi duit, kita jadi apa? Jadi kecewa. Ustaz, anak saya tak menjadi. Yang tak menjadi tu awak. Sebab awak buat mengharapkan manusia. Kalau semua kita petik di dunia, nak itu, nak ini, semua dapat di dunia, esok di sana kita miskin. Takut sangat-sangat. Ya, baik. Jadi kita tak mau terjadinya dalam hidup kita itu beramal dalam keadaan yang tidak mengharap redha Allah dan tidak hadir perasaan tawaduk dengan ilmu tu. Maka kalaulah jadi perkara macam ni, maka ilmu tu tak jadi manfaat, malah ilmu jadi mudarat. Tapi kalau nak manfaat, kita cuba untuk bawa sifat yang tawaduk dengan ilmu yang kita pelajari, rendah diri. Orang kata hang pandai, mana tak pandai lah. Kak Yati buat apa pun sedap sungguh. Kak Yati kata, mana reti lah, sikit-sikit je. Orang tahulah. Hang kata sikit pun, tapi orang makan dia puji. Itu saja, kan? Orang tahu. Jadi kebaikan kita, kelebihan kita, tak payah cerita dengan orang lain. Tapi insya-Allah yang paling penting, manfaat kepada orang lain. Manfaat cukup. Tiba-tiba je kita lalu tengok jiran kita orang miskin, cakap tak tercakap. Ada pergi senyap-senyap, bawa suami, jom kejap pergi ziarah orang miskin gini, bawa hantar barang gini, dah selesai. Ambil gambar pun tak. Kan? Rupanya ada orang pergi bagi sekali dalam tempoh 12 tahun. Ambil gambar ni 1 album, habis kodak. Tu kalau pakai kodak lah. Habis kodak. Rupa-rupanya jiran kita tu, yang duk pergi tolong orang miskin tu, sepanjang hidup daripada orang miskin tu duduk situ, itu je dia berulang. Tiap-tiap bulan dia pergi. Baru terfikir, Allah, tu dia nikmat yang paling besar.